warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memulai acara kita ini dengan pantun terdahulu ya. Bunga kuntum tumbuh melata, buah dimakan sinaga bonar. Assalamualaikum, mulanya kata saya sajikan membuka webinar. Selamat datang untuk semua yang telah hadir pada Zoom meeting kita pada hari ini dalam aksi talk series yang ke-11, judul Pendidikan Halal dalam Perekonomian Syariah di Negara Brunei Darussalam. Yang kami hormati Ibu Rina Bukit, SE, MSI, PhD, KKCA, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati Ibu Risanti, SE, MSI, AK, selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Sambas Adi Kusuma, SE, MSI, AKCA, PhD, selaku dosen di Fakultas Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Sahril bin Ahmad Ramizi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih karena menjemput. Yang kami hormati seluruh Bapak, Ibu dosen, serta peserta seminar, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada seminar Proasli Talk Series yang ke-11. Perkenalkan, saya Taufik Akbar selaku Master Ceremony yang akan memandu seminar pada pagi hari ini. Oke, itu aja. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua, mendengarkan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, mendengarkan lagu kebangsaan Darussalam, Allah peliharakan Sultan. Yang keempat, kata sambutan oleh Ketua atau Sekretaris Prodi S1 Akuntansi. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, pemaparan materi oleh Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Sahril bin Ahmad Ramizi, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, penutup. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kepada hadirin sekalian, dipersilahkan untuk berdiri.
Silakan duduk. Baiklah, acara selanjutnya pemberian kata sambutan oleh Ibu Rina Bukit, SMSI, PhD, AKCA selaku Ketua Prodi Akuntansi, atau yang bisa diwakili oleh Ibu Devianti. Unggul dalam SDGs 15, SDGs 12. Baik. Pak Taufik, izin, apakah Bu Rina ada di dalam room? Tidak ada, Bu. Halo? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Kalau gitu saya mewakili Bu Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Associate Profesor Dr. Muhammad Sahril bin Ahmad Razimi. Terima kasih Prof telah memenuhi jemputan kami sehingga bisa berhadir melalui media Zoom ini untuk mengisi webinar di program studi akuntansi S1 USU. Yang saya hormati juga seluruh staf pengajar terutama staf pengajar di bidang akuntansi mata kuliah akuntansi syariah beserta seluruh mahasiswa yang berhadir pada Zoom pada pagi hari ini. Kami sangat senang sekali dapat menyelenggarakan acara ini. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Prof. Muhammad Syahril dalam tema pendidikan halal dalam perekonomian syariah di negara Brunei Darussalam akan memberi banyak manfaat bagi kami, terkhusus bagi mahasiswa di program studi akuntansi. Sekali lagi terima kasih Prof atas kehadirannya telah memenuhi undangan kami. Insya Allah apa yang akan disampaikan membawa kebaikan bagi kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sambas Adikusuma, SEMSI, PhD, AKCA kepada Pak Sambas. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oh, ini maaf Pak Taufik, ini aja. Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan diberikan kelancaran dan diberikan manfaat bagi kita semua. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Juwita Agustrisna, SEMSI. Pada Ibu Juwita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.
Saya Juwita Agustina pada pagi hari ini akan memandu diskusi kita dengan Associate Profesor Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi. Welcome, Dokter. Terima kasih sudah memenuhi undangan program studi S1 Akuntansi. Pada hari ini beliau akan memberikan knowledge kepada kita ya terkait pendidikan halal dalam perekonomian syariah di negara Brunei. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sisi pembicara kita hari ini. Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi merupakan Associate Professor dari College University Perguruan Utama Sri Begawan Brunei. Beliau menyelesaikan diploma pada tahun 1998 di College University Islam Antarbangsa Selangor, Bangi, dan di tahun 2000 menyelesaikan Bachelor of Syariah di Tiflis Sultanate Muhammad University Morocco, dan pada tahun 2001 menyelesaikan Bachelor of Syariah and Law di Universitas Kebangsaan Malaysia di Bangi. Kemudian Master Degree di Program Management pada Universitas Putra Malaysia Serdang dan PhD program pada Islamic Management di Asia University Malaysia. Tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Bachelor of Occupational Safety and Environmental Health di Open University Malaysia. Academic experience beliau dimulai pada tahun 98 sebagai Jabatan Agama Islam Selangor di Grand Ini, kemudian terakhir sebagai Islamic University of Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam di tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai researcher, dan juga di University Utara Malaysia sebagai Associate Professor di Islamic Business School di College of Business. Beliau di tahun 2019 diundang sebagai visiting lecturer Al-Bait University Mafraq Jordan. Kemudian di tahun yang sama diundang sebagai visiting fellow Airlangga University di Indonesia ya. Kemudian di tahun 2018 diundang sebagai visiting lecturer di Islamic University of Riau. Terakhir di tahun 2022 sebagai salah satu staff mungkin di Halal Institute Management. Kemudian beliau sudah mengikuti berbagai training, salah satunya itu Certification of Completion dengan judul 4R Nutrient Stewardship Training Fertilizer di Kanada. Beliau juga sudah mempublikasikan berbagai penelitian yang banyak sekali yang tidak mungkin saya rasa saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya rasa langsung saja kita dengarkan paparan dari speaker kita hari ini terkait pendidikan halal dan perekonomian syariah di negara Brunei Darussalam. Waktu dan tempat saya persilahkan, Profesor. Boleh saya kongsikan PowerPoint ya? Boleh share, Prof. Ibu Juwita mengkongsikan PowerPoint saya kan bagaimana nih? Sebentar Prof, mungkin Prof bisa dijadikan host dulu. Tadi kamu sepet di sampai dulu. Oh, sudah bisa Prof? Sudah bisa? Sudah Prof. Nampak kan nih? Belum Prof. Atau filenya boleh dikirim ke saya aja mungkin Prof. Ya, saya try buka nih.
Oh, oke. Bolehkah? On proses. Oke. Boleh Sudah nampak? kelihatan. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang saya muliakan Ibu Pengerusi Majlis, Ibu Juwita Agustriana, SEMSI. Yang saya muliakan Bapak Taufik Akbar, Parutan SEMSI, jadi Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnes Universiti Sumatera Utara. Yang saya muliakan Bapak Kepala Program bagi Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnes. Yang saya muliakan Ibu Dekan bagi Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnes Universitas Sumatera Utara. Yang saya muliakan para pelajar, mahasiswa, mahasiswi S1, S2, S3 yang dirahmati Allah sekalian. So first of all, let me express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us this opportunity. We managed to have our webinar session today. So I'm very proud to be invited to be the speaker of this session. And before I forget, I would like to just expressing Ahlan Ramadan to all of you, because we are still during the Ramadan month, fasting month. Then inshallah we are already in the last 10 days before we are going to celebrate our first Shawwal atau Eid al-Fitr inshallah. So this is my pleasure to be with all of you to give some views and also some information about the development of halal education in Sharia economy in Brunei Darussalam. So I think I would like to use my presentation, will mix up between Bahasa and also English. So I'm afraid if I'm using the fully in English, maybe some of you is not understand it well. Then inshallah I try to use my Bahasa in order to make it that this session will be meaningful and also fruitful to all the attendees today insyaAllah. So saya berasa begitu gembira kerana di-invite sebagai speaker bagi sesi ini, yang mana sesi ini kita akan melihat sejauh mana perkembangan pendidikan halal dalam ruang lingkup ekonomi syariah di negara Brunei Darussalam. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Brunei Darussalam merupakan negara monarki, negara yang diketuai oleh yang ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Hassanul Bolkiah sebagai yang dipertua dan juga sebagai Perdana Menteri di negara Brunei Darussalam. Dan seperti mana kita ketahui, negara Brunei Darussalam merupakan negara yang menjalankan perundangan Islam dan juga negara yang menjadikan falsafah Melayu Islam beraja sebagai konsep dalam negara zikir. Dan sudah tentu penglibatan dan juga aspek ekosistem halal dan thayyiban diberikan
fokus yang sangat penting di negara Brunei Darussalam. Dan insya-Allah sedikit pencerahan bagaimana kita melihat tentang aspek halal dan thayyiban merupakan salah satu aspek yang ada dalam fiqh muamalat, muamalat iaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dan juga bagaimana sebagai khalifah di muka bumi Allah ini hendaklah kita mengimarahkannya dan menjadikannya sebagai suatu bumi ataupun suatu tempat yang di mana kita meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ketaatannya. Seterusnya kita lihat bahawa negara Brunei Darussalam mempunyai keistimewaan tertentu daripada aspek bagaimana dilihat dari segi perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam, perkembangan Islam dilihat tersangat agresif dan inklusifness kepada semua warga dan juga masyarakat Brunei Darussalam, di mana dari segi pendidikan Islam, dari segi institusi pentadbiran Islam, dari segi kefahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dari segi aplikasi pengibadatan yang hanya berpusat kepada mazhab Imam Syafi'i, dan juga melihat kepada konsep tasawuf, iaitu berpegang kepada tarikat yang diterima oleh negara Brunei Darussalam. Maka untuk itu perkembangan halal dan thayyiban di negara Brunei Darussalam akhirnya akan berpaksi kepada keadaan tersebut. Kalau para mahasiswa dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian dapat lihat, ini merupakan salah satu daripada mercu tanda masjid di negara Brunei Darussalam, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, yang terkenal dan juga sangat gah di negara Brunei Darussalam dan menjadi simbol kepada perpaduan dan keagama Islam yang ada di negara Brunei Darussalam. Ini dapat juga dilihat melalui titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Hassan Al-Bolkiah yang menggalakkan masyarakat untuk terus melakukan amal kebajikan dan terus memperelokkan dan memperkemaskan muamalat di kalangan masyarakat-masyarakat yang ada di negara Brunei Darussalam, dan bagaimana titah ke bawah dulu juga memberi penekanan terhadap industri halal, yang di mana industri halal jika dikaitkan, jika dilihat daripada aspek penjanaan ekonomi kepada negara Brunei Darussalam, telah menyumbang sebanyak Brunei Darussalam 88 juta. So maksudnya industri halal dan thayyiban, industri halal yang ada di negara Brunei Darussalam telah memberi satu sumbangan yang signifikan kepada ekonomi, dan bagaimana masyarakat Islam di sini telah diberikan penekanan yang sangat strict, sangat ketat terhadap apa-apa saja produk dan juga perkhidmatan halal yang diberikan kepada masyarakat. So kalau kita lihat dari segi ekosistem yang ada di negara Brunei Darussalam dan juga berlaku di negara-negara lain yang seantero dan juga serumpun seperti mana di Indonesia, di Brunei Darussalam juga mempunyai halal certification body yang tersendiri, ataupun disebut sebagai CB, certification body, yang di mana certification body ini dia memberi penekanan kepada good hygienic practices dan juga good manufacturing practices, yang di mana melihat kepada pengaplikasian halal assurance management system. Di negara Brunei Darussalam menjadi satu mandatory kepada mana-mana company yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan barangan makanan dan minuman. Mandatory, maknanya setiap syarikat ataupun restoran yang ingin membuka perniagaan di negara Brunei Darussalam mandatory perlu mempunyai sijil halal. Sijil halal dan juga permit halal untuk beroperasi. So kalau tidak ada sijil halal ataupun logo halal ataupun permit halal, maka dia akan menjadi satu kesalahan di negara Brunei Darussalam. Tidak seperti di negara Malaysia, halal menjadi satu optional ataupun pilihan kepada syarikat
ataupun company untuk menjalankan aktiviti. Tetapi di negara Brunei Darussalam, dia menjadi satu aspek yang sangat penting, menjadi mandatory kepada negara Brunei untuk menjalankan aktiviti F&B di negara tersebut. Dan juga kita dapat lihat bahawa, di negara Brunei Darussalam, kesedaran terhadap pensajian halal menjadi satu perkara yang sangat penting, kerana sistem pensajian halal yang jalankan negara Brunei Darussalam akhirnya dapat mencapai matlamat, iaitu meningkatkan lagi operasi secara dalaman, meningkatkan lagi keyakinan kepada pelanggan, dan akhirnya dapat menambah nilai keyakinan dan juga nilai business opportunity kepada semua pengamal-pengamal industri halal di negara Brunei Darussalam. Maksudnya, kalau kita melihat bahawa bagaimana ekosistem halal dan thayyiban ini seharusnya menjadi agenda yang penting dalam sesebuah negara, di sesebuah provinsi. Insya-Allah keberkahan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bersama dengan kita semua, dan akhirnya dapat kita lihat bahawa bagaimana apabila baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, apabila negara itu mendapat keampunan dan juga negara itu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara-perkara yang lain akan dapat dilihat sebaik mana kita memperkenalkan dan juga kita memberi peranan hebat kepada halal dan thayyiban, insya-Allah. So berkenaan tentang itu, maka kita ketahui bahawa halal dan thayyiban yang kita bicarakan sebentar tadi dalam konteks muamalat Islam, dalam konteks perekonomian syariah, ialah satu benda ataupun satu perkara yang menjadi talab ataupun menjadi kewajipan kepada semua umat manusia di muka bumi Allah ini. Bukan hanya melibatkan di Brunei Darussalam, selagi mana kita ni merupakan seorang Muslim dan Muslimah, mukmin dan muttaqi, maka halal dan thayyiban perlu menjadi satu aspek yang utama. Ini kerana consuming halal is one of the commandment of the Allah to the Muslim. Kerana mengambil dan juga mencari kehalalan itu ialah merupakan sesuatu arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua Muslim. Maka apa yang lebih penting kita lihat daripada aspek seperti mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bi. So mana-mana daging yang tumbuh daripada sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, dan apabila kita tidak boleh memastikan kehalalan kepada barang yang diambil untuk jadikan makanan dan minuman, maka kita khawatir dia akan menjadi darah daging, dan insya-Allah yang paling kita takuti ialah dia boleh menjadi penyebab kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di negara Brunei Darussalam, dalam mengaplikasikan halal dan thayyiban, aspek yang penting juga dia beri penekanan ialah tentang aspek maqasid syariah. Maqasid syariah. Kerana dengan menjaga halal dan thayyiban, kita sebagai orang Islam memahami bahawa bila kita menjaga halal dan thayyiban, insya-Allah daripada aspek maqasid syariah, daripada aspek pengambilan makanan yang selamat, makanan yang di mana dipandu oleh Islam, dan juga makanan yang mana boleh menjaga kepada kehormatan, akan diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Itu sebab kita lihat, kita baca, biasa kita jumpa ayatnya ataupun perbincangan tentang al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma al-umur mustabihat, dan juga bagaimana yang kita nak mengelakkan wa iza waqa'a fil mustabihat waqa'a fi hirdihi wa dini. Sesiapa yang boleh menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang syubhah, yang membawa kepada keraguan, ketidakkeyakinan untuk perkara yang halal dan thayyiban, dia juga telah menjaga diri dia daripada perkara-perkara syubhah. Dan perkara syubhah itu perlulah kita hindarkan dalam kita membicarakan tentang halal dan thayyiban. Seperti mana kita ketahui dalam Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahawa Islam telah menggariskan secara fiqhnya dan di segi
mahdahnya, dari segi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara qat'i, bahawa ada beberapa jenis makanan ataupun binatang yang tidak boleh dimakan dan juga tidak boleh digunakan oleh orang Islam. Binatang-binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah akan menjadi haram. Dan juga binatang-binatang yang boleh membawa kepada kemudaratan, boleh membawa kepada keharaman. So sebagai orang Muslim, di mana-mana kita berada di dunia ini, especially juga berada di Brunei Darussalam, maka perkara ini diberikan penekanan yang sangat penting oleh kerajaan dan juga oleh masyarakat Muslim yang berada di Brunei Darussalam. Ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastafhimu bil azlam zalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman iturra fil makhmasatin ghairu mutajanifin li'is fa innallaha ghafurur rahim. Berdasarkan ayat ini kita dapati bahawa sesungguhnya Islam telah menggariskan beberapa perkara yang tidak boleh diambil sambil lewa oleh Muslim, yang di mana benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pendidikan halal ini, yang melibatkan tentang bangkai, tentang darah, tentang lahmul khinzir, daging babi, dan juga binatang-binatang yang tidak disembelih menggunakan nama Allah, dan juga binatang-binatang yang disebutkan ciri-ciri dalam ayat ini, wal munhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Semua ini merupakan jenis-jenis binatang yang tidak dibenarkan untuk dimakan. Kerana disitulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep muamalat. Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala hablum minallah perlu dah dijaga, daripada konsep muamalat juga daripada hablum minan nas perlu dijaga, dan kita perlu memberikan keyakinan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ialah merupakan khaliq, sebagai pencipta kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallah at-tayyib wa yuhibbud tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik dan tidak menerima sesuatu yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan soleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, kulu minat thayyibat dan mimma razaqnahum, dia satu benda yang telah diberikan kepada kamu semua. So di sini kita dapat lihat, maka unjuran tidak kurang daripada 48 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran bahawa tentang kulu washrabu, tentang makan dan minum dalam Quran, supaya kita ni tetap memberikan penekanan untuk menjaga makan dan minum, dan juga unjuran untuk kita benda itu merupakan dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kita menginfakkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita perolehi untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya, dalam tafsir Al-Quran daripada Ibnu Katsir mendefinkan ataupun menyatakan bahawa halal ini, kalau kita lihat, ialah sesuatu benda yang baik, yang sebenarnya kebaikan itu dibawa kepada diri dan juga agama kita ni. Kerana kalau kita lihat bahawa Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maksudnya Islam itu telah menjadikan umatnya, mereka itu orang yang concern, orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Dalam Quran Al-Karim menyebutkan bahawa sesiapa yang memilih gaya hidup, cara hidup dan juga kepercayaan selain daripada Islam, wala yuqbalu min, sesungguhnya apa yang diusul itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati minal khasirin, sesungguhnya mereka itu nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka Islam telah meletakkan satu neraca ataupun satu piawaian bagaimana halal itu dilihat bukan hanya daripada mata agama, tetapi dia juga dapat dilihat daripada kacamata bagaimana kita ini perlu menjaga kepada diri dan perlu menjaga diri kita ini daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan dan juga perkara-perkara yang membawa kepada tahlukah, perkara yang membinasakan. Maka dengan itu kita dapat lihat bahawa Imam Shadiq menyebutkan bahawa sesiapa yang contohnya mengambil satu perkara yang haram, maka perkara itu akan menyebabkan dia termasuk dalam golongan orang yang telah menzalimi diri dia, dan akhirnya yang paling kita tidak mahu mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak patuh dan tidak yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan salah satu aspek dalam muamalat, di samping kita membincang tentang aspek halalan thayyiban dalam kewangan Islam. Dalam aspek kita membincangkan halalan thayyiban daripada aspek pengangkutan dan juga perkhidmatan. Dalam aspek kita melihat halalan thayyiban daripada aspek saintifik dan sebagainya, tetapi yang pastinya halalan thayyiban itu merupakan satu perkara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu sebagai orang Islam patuhi kerana dia menjaga kepada keyakinan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu contoh logo halal di Brunei Darussalam. Kita menggunakan logo ini, dan kalau para mahasiswa S1, S2 dan juga para dosen dan sebagainya dan bapa-bapa yang ada pada hari ini datang ke negara Brunei Darussalam, kita semua mahasiswa dan juga bapa-bapa dan ibu akan lihat logo ini akan ditampal di hadapan restoran dan juga kedai, menunjukkan bahawa kedai tersebut telah melalui dan sedang melalui satu proses yang ketat yang telah dianjurkan, yang telah ditentukan dan juga telah di-enforcekan dan juga diperkuasakan oleh Kementerian Jabatan Syariah di bawah bahagian kawalan makanan halal di Kementerian Hal Ehwal Agama. Ini di antara beberapa contoh seminar-seminar ataupun webinar ataupun international seminar yang telah dibuat di negara Brunei Darussalam, yang di mana kita menjemput beberapa speaker-speaker dari negara-negara serantau untuk membincangkan perkembangan terkini di negara Brunei Darussalam bersama dengan rakan-rakan di negara-negara bersekutu. So kalau kita lihat dalam keadaan tersebut, negara Indonesia juga saya telah dimaklumkan telah mengambil satu tindakan yang sangat drastik dalam memperkasakan konsep halal dan thayyiban dan juga bagaimana membuat pemantauan dan penguasaan terhadap produk-produk makanan dan perkhidmatan di negara Brunei Darussalam. Di negara Indonesia pun juga tidak terlepas daripada itu. Kalau kita lihat dari segi kekuatan ekonomi, dari segi ekonomi syariah yang ada di Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam tidak mempunyai population yang besar, hanya 459,500 orang warga negara nationality of Brunei Darussalam. Kalau nak dibandingkan negara Indonesia, jauh. Satu provinsi pun dah lebih banyak daripada kami yang berada di sini. Dan dalam 459,500 population di Brunei Darussalam, Muslim yang berada di Brunei Darussalam lebih kurang 80%. So di negara Brunei Darussalam, kita di sini Islam menjadi agama rasmi
dan menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi lah. Dan di sini kami mempunyai konsep disebut sebagai Melayu Islam Beraja sebagai satu falsafah dalam kerajaan yang di mana setiap warga negara Brunei perlu faham tentang konsep Melayu Islam Beraja. Di mana kalau saya boleh berikan secara gambaran awal bagaimana Melayu di Nusantara perlu diperkasakan. Orang Melayu negara di Nusantara perlu diperkasakan, sama juga Melayu Brunei yang berada di Brunei Darussalam. Pada masa yang sama, Islam perlu diletakkan di tempat yang tertinggi, maka gaya hidup Islam dan tata cara hidup Islam menjadi tata cara hidup yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu menjadi paksi yang utama. Dan juga di negara Brunei Darussalam, taat dan akur kepada raja merupakan sesuatu perkara yang penting dalam sistem beraja. Sistem beraja ini sesuatu perkara yang perlu dipertahankan kerana dia melibatkan budaya dan juga warisan yang sangat penting, yang di mana dapat dilihat sehingga ke hari ini negara Brunei Darussalam menjadi negara yang aman, damai dan juga harmoni. So itu kan pula apabila di negara Brunei Darussalam telah mempraktis kepada Islam sebagai satu cara hidup, dan akhirnya perkara tersebut menjadi satu misi yang penting, melahirkan masyarakat warga negara Brunei yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga patuh kepada raja. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu di antara rencah utama bagaimana Brunei Darussalam yang kita lihat pada hari ini, seperti mana dapat dilihat oleh para mahasiswa sekalian. Brunei Darussalam ini dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Kalau kita lihat bagaimana setiap aspek masyarakat diberikan penekanan yang cukup penting. Daripada aspek hiburan, daripada aspek pembangunan, daripada aspek pemerkasaan halal, pendidikan halal, tentang sistem ekonomi kewangan Islam, tentang penguasaan undang-undang syariah, menjadi satu aspek yang sangat penting. Saya ingat di bandar di Aceh, di antara tempat yang menjalankan hukum Islam di provinsi di negara Indonesia, di Republik Indonesia, dan insya-Allah itu merupakan satu perkara yang sangat baik untuk kita jadikan bahawa Islam itu sebagai menaungi kepada negara-negara atau kepada undang-undang yang lain. Brunei Darussalam kalau kita lihat dari segi pendidikan halal, dia juga mementingkan kepada aspek seperti mana food and beverages, makanan dan minuman, yang di mana mementingkan kepada halalan thayyiban. Walaupun halalan thayyiban menjadi satu mandatory, tetapi tidak juga mengesampingkan kepada undang-undang yang lain seperti Akta Daging Halal, Akta Daging Halal, HMA, Halal Certificate dan Halal Label 2005, yang di mana kedua-dua undang-undang akta ini menjadi akta yang sangat penting apabila bercakap tentang halal di negara Brunei Darussalam. Dan sudah tentu bila bercakap tentang aspek prosedur, aspek undang-undang, aspek syariah juga tidak boleh dielakkan. Kita juga menghadapi banyak isu sekarang ni tentang barang-barang produk halal, tentang isu yang pernah berlaku kartel, daging kartel, tentang produk-produk farmasi, tentang produk-produk minuman, tentang produk-produk yang datang daripada GMO, tentang produk-produk yang datang daripada macam-macam segi. So kalau tidak kita berikan penekanan kepada aspek halalan thayyiban dan juga aspek pensijilan halal, kita khawatir masyarakat akan memilih produk-produk yang tidak diyakini, hanya semata-mata melihat produk itu datang daripada sumber tertentu dan terus diterima untuk dijadikan sebagai minuman atau makanan. Kalau kita lihat Brunei Darussalam dengan negara-negara Asia yang lain,
cara dapat kita lihat bahawa Brunei ini telah mengaplikasikan tentang pemusatan undang-undang halal, di mana Akta Makanan Umum, Akta Makanan Chapter 182 dan Akta tentang produk-produk makanan yang lain diintegrasikan dalam menjaga keselamatan makanan dan juga dari segi kualiti. Ini di antara perkara yang mungkin di negara-negara ASEAN yang lain dia mungkin tidak ada satu hubungan yang secara direct dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bidang core business tersebut. Tetapi di sini dia mengkoordinasikan kesemuanya supaya dari segi aspek-aspek keselamatan makanan daripada perspektif kesihatan makanan juga dibawa kepada aspek untuk melihat kepada halal dan thayyiban yang juga memberi penekanan kepada kebersihan, higien dan juga kualiti yang tinggi dalam konsep halal. Ini di antara ini merupakan bahagian ataupun satu agensi ataupun satu jabatan yang menjaga dan juga memantau dan juga memberikan kesedaran terhadap halal dan thayyiban di negara Brunei Darussalam, iaitu bahagian kawalan makanan halal BKMH. Ini contoh bagaimana sijil halal yang dikeluarkan di Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana dia dikeluarkan di bawah bab 6 dalam kurungan 1 dari Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Ini nama syarikat, nama pemilik ownernya dan juga nombor IC, dan apakah skop halal yang telah digunakan, melibatkan tentang makanan dan minuman, alamat dan juga nombor sijil perniagaan dan bagaimana dia dikeluarkan pada tahun sekian dan pada waktu bila dia akan ditamatkan dari segi sijil halal dan perlu memohon kepada pembaharuan. Okey. Halal Authority kalau kita lihat sebentar tadi ialah datang daripada BKMH dan juga dikawal oleh Kementerian Hak Ehwal Agama di Brunei Darussalam dan juga Majlis Agama Islam Brunei Darussalam ataupun MUB. Dia telah di-establish seperti mana di bawah Seksyen 5 dalam Islamic Religious Council dengan Qadi Court Act Chapter 77. Dan Majlis Agama Islam Brunei akan menjadi satu badan yang paling tinggi untuk memberi nasihat dan juga memberi guidance kepada Kebawah Duli Sultan Hassanal Bolkiah dalam membuat sesuatu formulation ataupun membuat satu perkembangan tentang undang-undang syariah di negara Brunei Darussalam. Dan dalam keadaan ini kita dapat lihat Constitution yang ada pada Brunei Darussalam ini dapat dilihat apabila segala advice dan juga segala perkembangan yang ada dalam negara Brunei Darussalam akan sentiasa dilihat daripada masa ke semasa untuk memastikan implementation kepada persiapan halal di Brunei Darussalam ini akan berlaku dalam keadaan yang sangat optimum dan juga sangat maksimum. Sebab kita lihat persediaan halal di mana-mana negara mendapat satu cabaran, dugaan dalam memastikan kehalalan bagi satu produk. Ialah aspek-aspek administratif lah yang melibatkan bila pemantauan tu macam mana, berapa orang yang kena ada untuk membuat pemantauan dalam syarikat, berapa penyelia halal kena ada, apa yang akan dilihat, apakah sistem dokumentasi, macam mana kawalan dalaman, macam mana sistem kualiti dalaman. So perkara-perkara tersebut semua ada dalam persediaan halal. Maknanya bila satu company nak dibuka di Brunei Darussalam, dia perlu mematuhi kepada undang-undang ini dan peraturan ini, dan dia perlu memantau kepada perkembangan yang ada pada syarikat dia supaya tidak menimbulkan keraguan kepada masyarakat terhadap produk yang dijual. Beberapa perkara dapat kita lihat bagaimana berlaku juga iaitu di negara Brunei Darussalam pun menjalankan hubungan yang baik dengan negara-negara lain
untuk melihat kepada macam mana isu-isu itu ditandatangani. Sebagai contoh, di negara Brunei Darussalam juga mendapatkan sedikit maklumat-maklumat daripada negara Malaysia tentang bagaimana isu-isu yang berlaku di sana, macam mana dia berkongsi maklumat ini dalam muzakarah halal senusantara, melihat kepada macam mana implementasi dan juga program-program yang dijalankan. Maka BKMH yang menjadi kepada sekretariat kepada bahagian kawalan makanan ini kena sentiasa updated maklumat-maklumat itu supaya tidak terlepas pandang. Kadang-kadang ada isu-isu yang berlaku di negara-negara jiran dan membawa pada masa yang sama negara Brunei Darussalam pun ada mengimport barang-barang tersebut untuk digunakan untuk masyarakat di sini. Akhirnya kalau tidak dipastikan, dia boleh menyebabkan barang-barangan tersebut yang tidak dibenarkan telah dijual tanpa disedar di negara Brunei Darussalam. Maka perkara-perkara begitulah yang menjadi concern kepada yang kebawaduli Sultan Hassanal Bolkiah terhadap rakyatnya, supaya aspek kawalan dan juga pemantauan makanan dan barangan yang dijual dalam negara mestilah they are halal guaranteed. Dia mesti adalah satu benda yang dijamin halal. So ini merupakan satu aspek yang perlu aspek ataupun satu perkara yang berat yang dimainkan oleh Jabatan Syariah di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama, dan bagaimana dia juga dibantu oleh sekretariat di bahagian kawalan makanan halal di negara Brunei Darussalam. Di bawah akta yang sama, BKMH juga memainkan peranan dalam menggunakan kuasa yang ada untuk membuat auditing, membuat inspection, membuat monitoring kepada semua aspek yang berada dalam ruang lingkup tugasan mereka dalam memastikan kawalan halal kepada makanan dan minuman di negara Brunei Darussalam. So walaupun negara kecil, negara Brunei Darussalam itu kecil dan mid, tetapi aspek halalan thayyiban tidak boleh dikompromikan. So di negara Brunei Darussalam kami tidak benarkan arak. Kami tidak benarkan arak dijual di negara Brunei Darussalam. Di dalam kapal terbang, di dalam premis-premis restoran, di dalam restoran-restoran, maka haram dan tidak dibenarkan menjual arak. Di negara Brunei Darussalam pun tidak membenarkan menjual dan juga berurusan dalam aspek rokok. Rokok. Kalau rokok masuk ke negara Brunei Darussalam, orang yang membawa rokok, orang yang hisap rokok dan orang yang menyumbang kepada rokok semuanya akan ditangkap dan akan dikenakan dengan undang-undang mereka yang telah melanggar kepada jenayah Islam di negara Brunei Darussalam. So orang yang merokok, orang yang minum arak, kalau nak datang ke Brunei Darussalam kena fikir banyak kali ya. Semasa di border ataupun di sempadan, kalau dijumpai, maka dia akan diminta dibuang dan tidak dibenarkan untuk masuk. So, begitulah caranya untuk mengawal kepada ekonomi syariah di sini dan bagaimana dia mengawal kepada halalan thayyiban itu supaya makanan itu tidak bercampur kepada benda-benda yang lain. Okey, ini di antara undang-undang dan peraturan halal yang ada yang telah dibukukan dan telah dimasukkan dalam digital, dan maklumat-maklumat ini disebarkan kepada masyarakat di Brunei Darussalam. Kita boleh lihat poster-poster sebegini ditampal dan dimaklumkan kepada masyarakat dalam berita, dalam radio dan juga dalam apa-apa seminar yang dibuat tentang undang-undang dan peraturan halal, supaya semua telah dimaklumkan dan sebarang pelanggaran kepada undang-undang dan peraturan halal ini akan dikenakan tindakan yang sangat strict oleh pihak kerajaan ataupun pihak agensi yang terlibat. Kalau kita lihat, negara Brunei Darussalam menjalankan undang-undang Islam
So dengan undang-undang Islam yang dibuat itu telah memberikan satu keberkahan kepada negara Brunei Darussalam, di mana setakat ini jenayah-jenayah yang berkaitan tentang mencuri, merompak, jenayah-jenayah merogol, zina dan juga mengeksploitasi tentang logo-logo halal, makanan-makanan yang tidak halal, semuanya dapat dikawal dengan baik. So mungkin barangkali inilah merupakan satu cara bagaimana Islam telah menyebutkan bahawa Islam itu ialah merupakan agama yang selamat. Agama yang selamat, Islam itu menjamin kepada penganutnya selamat dunia dan juga akhirat kalau kita faham secara sebenarnya daripada Islam itu sendirilah. Dan ini dapat dilihat juga macam mana undang-undang yang ada yang telah dibuat tentang isu-isu permit halal, import permit halal untuk produk-produk yang datang daripada luar negara, lesen yang perlu ada kepada semua produk-produk yang nak masuk ke dalam Brunei, tentang slaughter certificate ataupun sijil penyembelih, sijil penyembelihan perlu diperolehi untuk memastikan bahawa penyembelihan itu berdasarkan kepada penyembelihan yang berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, dan juga macam mana tentang dari segi aplikasi dan juga tentang isu-isu melibatkan penangkapan kepada mereka-mereka yang melanggar kepada undang-undang halal ini. So kalau kita lihat, no halal meat importation and supply is allowed in Brunei Darussalam without relevant authority approval including MUB. Proses untuk masukkan dari segi ekonomi Islam, ekonomi syariah di sini sangat strict, di mana di port, di pelabuhan dan juga di pintu masuk, pihak BKMH akan ada pegawai yang akan memantau kepada barang-barang yang dibawa masuk itu supaya dia mengikut kepada spesifikasi yang telah ditentukan dan juga telah mendapat approval daripada MUB. Dan juga kita lihat bagaimana pentingnya kepada polisi yang ada kepada halal meat ini, di mana dia memastikan bahawa semua aspek-aspek ini perlu dijaga dan perlu dia menjadi saksi kepada dua orang ahli dalam Majlis Ugama Islam Brunei untuk menjaga kepada polisi-polisi ini. Sekiranya polisi-polisi ini memerlukan kepada penambahbaikan ataupun polisi-polisi ini memerlukan kepada sesuatu perkara yang membawa kepada dibuat review lah, di revise balik dan sebagainya. Dalam kata lain, pendidikan halal ni melalui penguasaan yang sangat stringent telah menyebabkan kepada halal di negara Brunei Darussalam ni menjadi satu isu yang besar. Saya tak tahulah di negara-negara yang lain, di negara Malaysia, Thailand ataupun di Indonesia, isu-isu halal sekali kalau ada masyarakat yang terjumpa mana-mana produk yang fraud ataupun ditipu menggunakan logo-logo yang tidak dibenarkan, maka produk itu dan juga syarikat-syarikat itu semuanya akan disenarai hitamkan dan tidak akan boleh masuk ke mana-mana wilayah di negara Brunei Darussalam. Dan mereka yang terlibat dengan perniagaan tersebut juga akan dihantar pulang dan mereka juga akan mendapat kesan daripada apa yang telah mereka lakukan. Untuk makluman semua, di Brunei Darussalam telah mengiktiraf 40 rumah penyembelihan yang ada di Malaysia, Australia, Indonesia dan juga India untuk membekalkan daging mentah kepada Brunei Darussalam. Dan Brunei Darussalam juga mempunyai pusat penyembelihan yang besar di Perth, Australia, untuk membekalkan sapi ataupun lembu dan juga kambing dan juga kerbau untuk keperluan industri pemakanan dan juga industri ekonomi di negara Brunei Darussalam. So
Bagi memastikan itu juga, di sana ada beberapa yang lain, keperluan-keperluan lain yang perlu dipatuhi, dan di Brunei juga telah mempunyai standard dokumen ini tersendiri, iaitu BCG Halal 1 merupakan panduan halal, persediaan halal di Brunei. BCG Halal 2 panduan untuk kepatuhan audit. BCG Halal 3 iaitu panduan untuk auditor halal. BSG Halal 4 iaitu panduan untuk pemantauan halal, audit, dan juga halal food yang ada pada ketika tersebut untuk memastikan food manufacturing product dapat dilaksanakan. Dan juga macam mana juga ada beberapa yang terbaru di mana Brunei Darussalam juga sedang dalam proses untuk mengemas ini panduan bagi halal kosmetik, dan juga terhadap produk-produk medical devices, dan juga produk-produk perubatan tradisional, dan juga bagaimana tentang barang-barang suplemen yang digunakan dalam makanan dan juga ubatan kepada rakyat negara Brunei Darussalam. Untuk sekarang ini, kalau boleh kita lihat, di negara Brunei Darussalam telah mempunyai banyak premis-premis yang telah ditambah daripada dahulu, dan seperti mana kita ketahui bahawa dahulunya kita telah di Brunei Darussalam telah mengeluarkan 9,240 permit kepada 376 company tempatan dalam masa 12 tahun, iaitu pada tahun 2008 hingga ke tahun 2020. Dari segi syarikat-syarikat luar yang masuk di negara Brunei Darussalam untuk produk-produk halal telah menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan, iaitu telah Majlis Ugama Islam Brunei telah mengeluarkan lebih kurang 405 halal permit kepada 29 company antarabangsa. Itu merupakan produk-produk dan juga perkara yang telah diberikan, dan macam mana kita tengok undang-undang halalan thayyiban ni sentiasa direvise daripada semasa ke semasa untuk memastikan bahawa tidak ada isu-isu yang berlaku, dan juga peraturan-peraturan ini sebenarnya is mainly to protect the public from any elements that would harm human health and fraud in the preparation, sales and consumption of food or any matters connected therewith. Maknanya mainly to protect the public for any element of harm yang boleh membawa kepada kebinasaan dan kerosakan kepada kesihatan, dan juga penipuan, fraud in the preparation, sale and consumption kepada makanan tersebut. Dan juga sama juga kepada produk-produk daging, ialah di mana untuk menjaga in term of the hygiene, purity, health and quality of the product. Sekarang ni perlu berhati-hati kerana dah ada satu teknologi yang boleh membuat produk daging dengan menggunakan plastik-plastik, dan juga beras menggunakan plastik-plastik dan sebagainya. So kadang-kadang teknologi AI dan sebagainya itu perlu dihati-hatilah kerana dia boleh membawa kepada masalah yang lain. Brunei certification menjadi satu benda yang mandatory, dan juga bagi mereka yang nak memohon untuk menjalankan aktiviti industri halal di Brunei, dia kena melalui proses kawalan, bahagian kawalan makanan FSCD, dan kemudian dia perlu melalui proses di bawah Department of Syariah Affairs, di bawah Kementerian Hak Ehwal Agama, dan benda ini akan dilakukan sebelum dia dibenarkan untuk memohon untuk menjalankan aktiviti syarikatnya dalam memberikan perkhidmatan makanan atau perkhidmatan yang lain yang melibatkan kepada halalan thayyiban. Dan untuk makluman semua, halal certification ini is performed solely by the officer of the FBC. Di sana setakat ini, proses ini tidak dibuka kepada orang luar untuk menjalankan audit,
tetapi audit itu jalankan sendiri oleh pihak yang berkuasa. Dia tidak ada macam third party punya checking, tapi semua dijalankan oleh kerajaan. Dia tidak sama seperti mana di Singapura. Bagi proses pemantauan dia diberikan kepada third party untuk buat pemantauan dan juga untuk membuat audit. Tapi di Brunei dia membuat secara solely by the officer from the FSCD. Okay. Selepas proses itu berlangsung, maka FSCD akan memberikan maklumat kepada pihak yang terlibat sama ada kelulusan telah diberikan ataupun tidak, dan ketika mana proses itu berlangsung dengan baik, maka pihak MORA ataupun Minister of Religious Affairs dan juga Ministry of Health akan turun ke site untuk membuat advocacy audit yang akan dilangsungkan selama 1 week. Audit juga akan dilakukan untuk pastikan comply ataupun tidak, educate ataupun tidak, supaya halalan thayyiban itu akan terus dilakukan dan juga dibuat dalam keadaan sedemikian. So peranan-peranan seperti inspektor dan auditor akan pastikan bahawa proses itu berlangsung dengan baik, dan audit akan menyediakan laporan audit mereka akan hantar kepada Majlis Ugama Islam Brunei. Dan kemudian Majlis Ugama Islam akan memberikan final decision of either approve or not. So finally, if they supported it approved, halal certification will be issued for the premises once payments are made. So perlu juga membuat bayaran. Saya tak tahu di Indonesia untuk mendapatkan certification halal diperlukan kenakan bayaran ataupun tidak. Tetapi bayaran yang dikenakan bagi company yang nak buka premis yang mendapat halal ialah hanya RM90 saja, bagi setiap sijil halal, dan dia akan valid selama 3 tahun. So halal certification process from the start, kalau kita lihat dari segi permulaan sampailah satu halal certificate itu dikeluarkan, dia hanya mengambil masa 45 hari daripada proses pertama sehinggalah proses di-approve. Maknanya lebih kurang 1,5 bulan lah untuk mendapat halalan thayyiban, dan juga untuk mendapatkan sijil halal. Selepas itu, bila dah dapat tentang sijil halal, maka audit civilian akan dibuat untuk melihat sama ada makanan itu sampai kepada standard yang telah diperlukan, dan if the premises were caught to have committed any offence, the halal certificate will be revoked. Dan ingat, bagi mana-mana company yang jalankan di Brunei, kalau ada mana-mana aspek yang tidak diberi perhatian, maka sijil halal itu akan ditarik balik. Therefore, in order to make sure the halal certification will not be revoked, dan bagi memastikan bahawa sijil halal itu tidak ditarik balik, and the application of halal certification will not be rejected, dan nak pastikan bahawa sijil halal tidak akan ditolak, maka the company yang intended yang akan buka di Brunei Darussalam the company, especially halal company, should apply and implemented halal assurance management system in their operation and also the production. This is because halal assurance management system will make sure that every operation from selection of the raw material to the distribution of the product are halal. Kerana mereka perlu pastikan bahawa isu-isu yang berada dalam company akan dibuat pemantauan yang sangat strict, yang sangat stringent oleh kerajaan. Kerana kalaulah isu ini tidak ditangani dengan baik, maka dia boleh menyejaskan kepada konsep halalan thayyiban, dan akhirnya seperti mana saya sebut di awal presentation tadi, bahawa industri halal merupakan industri yang sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Ini contohnya bagaimana dia punya proses. Proses yang pertama, submit application. Proses yang kedua, lantik food halal supervisor. Dan ketiga,
buat di segi on-site punya inspection dengan audit, dan audit yang keempat after 31 days maka payment and collection of the approved halal certificate and halal permit. Maknanya it's not too long, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sekejap selagi mana proses-proses ini diikut dengan baik. Term and condition must be apply. So secara kesimpulannya kita dapat lihat bagaimana dalam halal dan thayyiban ini, pendidikan halal dan thayyiban, pendidikan halal dalam aspek muamalat di dalam syariah ekonomi di Brunei Darussalam is continuously improving from time to time dan telah menyebabkan bahawa negara Brunei Darussalam dapat dilihat sebagai salah satu negara yang maju dan juga negara yang di mana mempunyai cara pemerintahan dia tersendiri, iaitu berdasarkan dasar-dasar dan pemerintahan yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. So I think based on these words, I would like to conclude my presentation about the development of halal education in Syariah economy in Brunei Darussalam. And I hope all of you can get the idea how the implementation, how is the process, how is the chronology of the halal awareness, halal education, halal certificates, and halal assurance system is going from time to time during the establishment of the Syariah economics in Brunei Darussalam, insyaAllah. So I'm looking forward to see all of you if you want to ask me a question. So before I'm going to hand over back to our Ibu Yuswita, I would like to conclude my presentation with the wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So I'm pass this session to our moderator. Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor Muhammad Syahril. What an insight we get from Professor about halal certification process, awareness, and many things in Brunei Darussalam. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan. Kita buka berapa sesi ya, Prof? Ya, boleh, insyaAllah. Satu sesi 3 pertanyaan dulu mungkin ya, Prof. Boleh 3? Boleh Ibu. Kalau ada soalan boleh ditulis dalam ruangan chat box ataupun boleh ditanya terus ke saya, insyaAllah. Ya, silakan kepada dosen muda atau adik-adik mahasiswa jika ada yang mau ditanyakan. Sedikit saya summarize tadi apa yang disampaikan sambil menunggu nih Prof. Yang sudah disampaikan oleh Profesor Associate Profesor Dr. Muhammad Syahril, bahwa di Brunei Darussalam itu diimplementasikan undang-undang berbasis Islam ya, dengan bermadhabkan madhab Syafi'i. Dan industri halal di Brunei itu menyumbangkan atau berkontribusi sebanyak 88 juta Brunei Darussalam terhadap pendapatan negara, gitu ya Prof ya. Kemudian sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Brunei, tetapi itu di bawah Kementerian Ministry of Religious Affairs ya, MUI-nya ya Prof ya. MUI. Dia Majlis Agama Islam Brunei berada di atas sekali. Di bawah Majlis Agama Islam Brunei ada Kementerian Halal Agama, di bawah Kementerian Halal Agama ada bahagian kawalan makanan halal lah. Jabatan Syariah. Ya begitu, agak berbeda sedikit dulu ya dengan yang ada di Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia independen. Ya, bukan di bawah kementerian. Ya, independen ya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Mungkin dari saya dulu, Prof, sebelum dari adik-adik mahasiswa dan kawan-kawan lain. Ini saya mau bertanya terkait awareness masyarakatnya terkait dengan halal tadi, produk-produk halal.
Karena fenomena di Indonesia baru-baru ini ada gitu ya, ada satu produk, nggak usah saya sebutkan namanya lah ya, brandnya. Ada satu produk yang dia belum memperoleh sertifikasi halal, tetapi sudah banyak yang beli gitu. Ya, sudah banyak. Artinya kemungkinan, saya belum baca ini paper terkait itu, kemungkinan awareness kita di Indonesia selaku umat muslim yang terbesar di dunia gitu ya, itu masih belum begitu tinggi gitu. Nah, saya mau bertanya di Brunei sendiri seperti apa, Prof? Awareness Okey, masyarakat. terima kasih tentang soalan sebentar tadi, Ibu Juwita. Awareness di negara Brunei Darussalam sebetulnya juga menghadapi dulu-dulunya menghadapi masalah kerana awareness ini tidak setinggi sekarang. Tetapi kerajaan Brunei Darussalam melihat kepada awareness masyarakat Brunei perlu diberikan kesedaran yang tinggi kerana produk-produk yang tidak mempunyai halal, logo halal, dan juga produk-produk yang mencurigakan sebenarnya dalam pasaran industri terlalu banyak. Sehingga kan ada beberapa connotation yang dibuat oleh masyarakat di sini. Kenapa dia yang bertanya, kenapa semua barang-barang perlu ada logo? Kenapa kalau barang itu tidak ada logo, kenapa kita tidak gunakan barang tidak ada logo? Seolah-olah sudah ada syarat baru untuk halalan thayyiban. Tapi sebenarnya logo halal itu dia macam kita menggunakan kaedah dalam fiqh kan, satu zara'i ataupun masalih mursalah kan. Macam orang yang ingin membawa kereta perlu ada lesen gitu. Kerana kalau kereta itu tidak dibawa oleh orang yang kompeten untuk bawa kereta, maka dia boleh membawa kepada kemudaratan. Boleh berlaku kemalangan, kecelakaan dan sebagainya. Hari ini logo halal ataupun pemantauan halal, pensijilan halal itu menjadi satu sistem yang di mana boleh meningkatkan keyakinan masyarakat bahawa produk ini telah dipantau dan telah disemak oleh pihak berkuasa. Padahal sebab tingkah laku industri makanan, tingkah laku kinerja yang terlibat dalam industri makanan, kita tidak boleh fikir secara mereka ini orang yang ikhlas, orang yang jujur, tidak. Kerana di luar sana terlalu banyak kapitalis, orang-orang yang mengambil kesempatan untuk berekonomi supaya mereka itu menjadi kaya, menjadi orang yang kaya tanpa memikirkan maslahah dan juga kepentingan jaminan makanan kepada manusia. Maka di situlah kesedaran itu timbul apabila banyak seminar-seminar dan juga pamphlet diberikan kepada masyarakat dalam khutbah Jumaat, dalam seminar-seminar dan dalam titah ke bawah duli Sultan Brunei, selalu mengingatkan masyarakat untuk concern terhadap benda yang dimakan. Peranan kerajaan bantu untuk membuat assurance, dan jika kesedaran masyarakat tidak tinggi, masuklah makanan ataupun produk yang ada logo halal macam mana pun, dia akan tetap cari yang murah, dia akan tetap cari yang di mana sedap, dia tetap mencari satu benda yang di mana dia rasa benda itu tak perlu ada apa-apa isu yang perlu diberi pertimbangan. Sedangkan orang Islam, kalau benda makanan yang kita ada tu boleh membawa kepada keyakinan dia bersih, dia selamat, dia halal, itulah perlu diberi prioriti yang lebih tinggi. Dan syarikat-syarikat di sini juga di bawah BKMS dan juga ekonomi syariah di sini mencuba sehabis baik untuk mengurangkan kos makanan tersebut. Dan kadang-kadang kerajaan membantu dengan memberi subsidi untuk jenis-jenis makanan yang dimakan secara berterusan oleh masyarakat di Brunei. So tidak ada cara lain, Ibu Juwita, untuk di Indonesia
kesedaran itu perlu dimainkan oleh semua orang Islam, termasuk diri sendiri ketika mana kita berada di rumah. Hanya concern makanan yang halal dan thayyiban. Kita boleh pilih, itu optional. Kita boleh pilih, tetapi keyakinan tak boleh pilih. Yakin kita boleh pilih. Kalau kita yakin, kita akan terus walaupun apa pun cabaran yang kita hadapi. Itu saja sedikit jawapan ringkas daripada saya lah kepada awareness yang berlaku di Brunei, dan kami di sini concern kepada halal dan thayyiban kerana bukan hanya kita hidup di dunia, tetapi untuk persiapan kita untuk menghadapan bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Prof. Ini Baik, ada terima dua penanya. Mungkin Okey. Muhammad Rizkan yang pertama kali bertanya. Silakan Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Ya. Jadi sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya memang Brunei Darussalam ini memang mengutamakan education, atau sampai-sampai bahkan menganut yang namanya undang-undang yang berdasarkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Jadi Benar. pertanyaan saya ini, pada bank yang ada di Brunei itu, apakah memang setiap activity ataupun transaksi yang dilakukan bebas daripada bunga? Dan menurut apa yang saya pahami daripada mazhab Syafi'i ini, memang pajak itu diharamkan. Jadi apakah di Brunei ini bisa dikatakan sebagai negara yang bebas pajak? Karena memang jika negara ini bebas pajak, bukankah ini bisa jadi negara yang suaka pajak bagi entitas-entitas bisnis yang menghindari pajak? Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kita kumpulkan dulu ke ataupun saya jawab terus, Ibu? Boleh langsung dijawab aja Prof mungkin. Jawab terus. Okey. Terima kasih tentang soalan tersebut. Memang benarlah Bapak Muhammad terhadap apa yang dijalankan di negara Brunei Darussalam yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi. Dan untuk pengetahuan Bapak Muhammad, di negara Brunei Darussalam mereka meletakkan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang teratas kerana di atas dasar bahawa tidak mahu percampuran di antara mazhab-mazhab yang lain, tetapi dalam mazhab Syafi'i kita ada qaul qadim juga qaul jadid, ya. Kita ada beberapa qaul muktamad yang dialalkan. So dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu yang tidak ada jelas dalam mazhab Syafi'i, maka mereka akan menghadapkan kepada mufti, Jawatan Kuasa Mufti, untuk menentukan apa-apa transaksi ataupun produk-produk yang hendak dijalankan untuk mendapatkan ijtihad daripada ulama'-ulama' dan juga mufti di negara Brunei Darussalam. Dan mufti akan mengambil dasar dalam ketika mana dia buat isbat hukum, ketika mana dia buat ijtihad untuk memegang serapat boleh dengan mazhab Syafi'i. So produk-produk yang berada di Brunei Darussalam, actually di Brunei Darussalam kita ada dua jenis perbankan yang dibenarkan dijalankan di Brunei Darussalam. Satu perbankan Islam, satu lagi perbankan bukan Islam. Biasanya perbankan bukan Islam ni melibatkan bank-bank yang merchant bank, bank-bank luar yang datang dan menjalankan aktiviti di Brunei. Dan fokusnya negara-negara bank bukan Islam kepada masyarakat non-Muslim sajalah, kepada masyarakat non-Muslim. So tentang produk-produk yang disebutkan tadi, produk kepajakan yang ada di negara Brunei Darussalam, di negara Brunei Darussalam bagi produk-produk yang ada yang hendak ditawarkan kepada masyarakat umum perlu melalui proses iaitu proses untuk mengeluarkan resolusi kepada produk tersebut dengan menggunakan mazhab Syafi'i di peringkat bank dahulu, kemudian akan diangkat ke peringkat negara. So bila di peringkat produk, di peringkat internal punya syariah advisory punya team telah memberikan pandangan, maka dia akan panjang ke Majlis Ugama Islam dan juga akan dipanjangkan kepada Jawatankuasa Fatwa bagi negara Brunei Darussalam, dan selepas itu mereka akan membuat keputusan sama ada dibenarkan ataupun tidak. Untuk makluman Bapak Muhammad, di negara Brunei Darussalam
kami tidak ada istilah zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini ada. Kerana dalam mazhab Syafi'i, mazhab pendapatan tidak wujud. Tapi di negara-negara lain ada zakat-zakat lain. Wallahualam di Indonesia barangkali ada zakat pendapatan, wallahualam saya tak tahu. Tapi di negara Brunei Darussalam kita hanya ada zakat harta yang ada yang seperti mana termasuk dalam kitab fiqh, dan juga untuk zakat fitrah untuk mereka yang dapat hidup semasa bulan Ramadan, insya-Allah. Itu saja. Dan juga daripada aspek wakaf, hibah dan sebagainya memang ada menjadi produk-produk perbankan Islam di negara Brunei Darussalam. Itulah sedikit jawapan ringkas daripada saya. Untuk spesifik tu boleh di-refer kepada mereka yang berkaitan lah dalam bidang industri perbankan Islam, itulah kepada produk-produk kebajakan yang khusus, yang produk-produk khusus yang disebutkan oleh Bapak Muhammad tadi. Okey, terima kasih banyak Bapak Muhammad. Terima kasih Prof. Sudah terjawab ya Muhammad Rizwan pertanyaannya. Penanya kedua, silakan Mas Fasya Pandiangan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi tadi Saudari Muhammad telah menanyakan terkait bagaimana sih sistem bunga yang ada di bank di Brunei Darussalam sendiri. Jadi yang ingin saya tambahkan, tadi kan Prof menjelaskan bahwa itu ada dua jenis bank. Jadi ada dia bank untuk non-muslim dan ada yang untuk muslim. Jadi yang untuk muslim ini tidak menggunakan bunga, dan yang untuk non-muslim ada dia yang menggunakan bunga. Begitu kan Prof? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, tadi pada pembuka materi, Prof juga menjelaskan bahwa setiap instansi atau company itu dalam melakukan aktivitasnya itu, aspek terpentingnya itu adalah metode halal. Nah, jadi untuk suku bunga ini sendiri, kita ketahui bahwa ini di Indonesia sendiri merupakan salah satu alternatif yang digunakan ketika terjadi krisis ekonomi. Nah, semisal terjadi krisis ekonomi atau penurunan ekonomi di Brunei Darussalam, apa sih yang menjadi alternatif yang dilakukan? Karena kan di sana sendiri menggunakan hukum Islam atau syariah, begitu Prof. Terima kasih Prof. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Noskalasia Pandiangan kepada soalan tersebut, soalan yang sangat fundamental dan sangat penting diketahui oleh umat Islam lah secara keseluruhannya. Pengalaman di negara Brunei Darussalam, disebabkan negara Brunei Darussalam dia punya sistem ekonominya ialah sistem ekonomi yang diatur dan dibuat berdasarkan sistem ekonomi berdasarkan perundangan Islam. So kalaulah yang baik di negara Brunei Darussalam, sistem ekonomi, sistem perundangan, sistem perusahaan, sistem jaminan, sebagainya itu semuanya berada di peringkat ke bawah duli Sultan Hassanul Bolkiah. Sultan Hassanul Bolkiah sistem monarki, dia boleh membuat satu keputusan kalau dia mahu sistem ini berdasarkan sistem kewangan Islam ataupun sistem perusahaan Islam dan sebagainya, immediately pihak sekretariat akan membuat berdasarkan apa yang telah termaktub dalam constitution. Apa yang berlaku dalam sistem constitution yang berada di negara-negara lain, negara-negara yang ada dijajah oleh pihak penjajah. Pihak penjajah meninggalkan satu sistem undang-undang itu sendiri, dan akhirnya sistem undang-undang tersebut jika nak dibuat perubahan perlu mempunyai konsensus yang besar daripada perwakilan-perwakilan yang ada dalam sistem politik yang ada sebuah negara. So bagi mengelakkan negara tersebut, pengalaman Brunei bagi mengelakkan sistem di Brunei daripada sistem kewangannya terlibat dengan riba, terlibat dengan gharar, maisir dan sebagainya. So tanggungjawab telah dimainkan oleh Sultan Brunei dengan memegang dustur Islam itu, Al-Quran sebagai dustur utama dan juga As-Sunnah, dengan menjadikan sistem-sistem itu perlu sehabis baik untuk mengelakkan riba. Sebab riba ni memang akan ada, kecil ataupun besar. Soalnya alternatif kita bagaimana kita nak mengelakkan riba itu, perlu ada alternatif untuk membantu masyarakat bagaimana mereka boleh mendapat
sistem yang tidak ada riba. Di Brunei Darussalam, saya ingat di negara-negara Asia Tenggara, bank muamalat di Brunei, di Indonesia pun ada kan, perbankan Islam seharusnya memainkan peranan yang lebih agresif dalam membantu masyarakat dalam mengurangkan kos yang perlu ditanggung dan juga sustainability kepada perbankan Islam sebagai satu sistem yang menarik untuk orang Islam. Sedangkan sekarang ini orang bukan Islam pun telah tertarik dengan sistem kewangan Islam. Soalnya prosedur, proses itu perlulah dibuat dengan baik. Yang kita takuti ialah kita nama perbankan Islam, tetapi sistem di dalam tu tak nampak macam perbankan Islam. Seolah-olah macam sistem riba yang telah ditukar nama menjadi kepada Islami. Tetapi aspek-aspek riba itu tetap ada. Itulah pengamal-pengamal syariah dan juga mereka yang mahir dalam bidang syariah yang telah diberi tanggungjawab dalam sebuah dalam bawah institusi kewangan Islam perlu memainkan peranan untuk melihat di segi tanggungjawab sosial, tanggungjawab sebagai orang Islam dalam sama-sama kita ni untuk melawan kepada riba yang berada di sana sini di dalam sistem kita dalam industri. Riba, aspek haram, aspek syubhah, aspek gharar, aspek maisir, aspek sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat terkeji memang sangat banyak dalam sistem kita ni. So kalau sistem kita ni buatlah macam mana sistem sekalipun di negara Brunei, kalau masyarakat user tak memilih kepada produk-produk yang ada produk-produk riba, maka akhirnya sistem riba tu akan hancur secara sendirinya. Yang menyokong ni ialah orang yang melanggannya, dan akhirnya itu takkan bawa ke mana kepada pembangunan yang ada kepada Islam yang ingin kita lihat sistem ekonomi Islam dapat menjadi sistem yang terbaik yang boleh mendapatkan negara yang boleh mendapatkan satu cara negara yang boleh sustain, tidak terlibat kepada aspek-aspek riba dan aspek-aspek yang kezaliman yang ada. Itu jawapan saya kepada Ibu sekalian Pandingan, insya-Allah. Terima kasih banyak atas soalan yang diberikan. Terima kasih Prof. Atas jawabannya. Sudah terjawab ya Nastasia. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin untuk sesi pertama. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa langsung saya kembalikan ke MC. Sebelumnya saya berterima kasih, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Muhammad Syahril atas pemaparan yang begitu komprehensif ya terkait dengan halal certification dan awareness di Brunei Darussalam. Baik, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bu Juwita. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Ramizi, serta peserta yang telah mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pemandu acara menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan, dan izinkan sekali lagi untuk menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Oke, baik, insyaAllah. Dokter, boleh kita tangkap gambar sekali, Dokter? Boleh, insyaAllah. Pak Taufik mungkin boleh dipandu?